Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Adila Muhammad bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman aktiviti-aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Skuad projek FAM MSN terpaksa menelan kekalahan ketiga berturut-turut pada aksi perlawanan kumpulan A Piala MFL 2023 apabila berdepan pasukan Johor Darul Takzim 2 dengan keputusan 0-2 pada 2 April. JDT 2 yang mencipta banyak peluang pada separuh masa perlawanan berjaya memecah kebuntuan pada minit ke-26 menerusi gol Gabriel Nesiroy anak Tamin. Pasukan Harimau Selatan terus menguasai Stadium Pasir Gudang dengan serangan pada separuh masa kedua dan berjaya menambah gol pada minit ke-65 menerusi Muhammad Syukur Faris Januri. Satu sesi menandatangani sokongan akuan kod sukan selamat telah diadakan pada 6 April bertempat di Dewan Bankwit Kasar 4 Majlis Sukan Negara. Program anjuran Pejabat Pusuruja Sukan Malaysia ini merupakan kesinambungan daripada pelancaran kod sukan selamat pada masa lalu di mana semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam bidang sukan menyatakan persetujuan untuk melaksanakan kod sukan selamat. Pada sesi kali ini, sebanyak 80 badan sukan kebangsaan terlibat menandatangani dokumen akuan sokongan sambil disaksikan oleh Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Turut hadir ke sesi tersebut Pesuruhjaya Sukan yang berusaha Encik Ibrahim Yusof. Program Urus Cukai dengan Bijak, Rahsia Jimat Cukai Siri 1, Anjuran Sekretariat Kerjaya dan Pendidikan Atlet melalui cawangan kebajikan dengan kerjasama Lembaga Hasil Dalam Negeri telah berlangsung pada 5 dan 6 April bertempat di Bilik Latihan ICT Majlis Sukan Negara. Kelas yang dikendalikan oleh 7 orang pegawai dari Lembaga Hasil Dalam Negeri itu diadakan bagi tujuan membantu menyelaras urusan pendaftaran cukai dan pengisytiharan pendapatan melalui e-filing selain menerangkan beberapa kaedah dan rahsia jimat cukai kepada semua atlet yang hadir ke program tersebut. Majlis berbuka puasa yang amat berhormat Perdana Menteri bersama mahasiswa, belia dan komuniti sukan telah diadakan di Kompleks Seri Perdana Putrajaya pada 5 April. Ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim turut diiringi oleh Yang Berhormat Hana Hiu, Menteri Belia dan Sukan. Pada majlis itu juga, Wira dan Wirawati Sukan Negara telah diberi penghormatan duduk semeja dan beramah mesra bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di samping acara penyampaian sumbangan kepada anak-anak yatim, solat tarawih berjemaah dan jamuan murid. Bagi menghasilkan slide pembentangan yang menarik dengan penggunaan sumber dan kaedah terkini dari perisian PowerPoint, satu kursus Microsoft PowerPoint, reka slide pembentangan gaya pro telah diadakan pada 6 dan 7 April di Kasar 1 Majlis Sukan Negara. Kursus yang berada di bawah Pelan Operasi Latihan 2023 bahagian khidmat pengurusan kali ini telah dihadiri 20 orang pegawai MSN dan dikendalikan oleh tenaga profesional dari JS Amansi Sinar Berhad, Encik Ahmad Nafizul Mahfuz atau lebih dikenali sebagai Joe Najib. Sesi pembelajaran merangkumi rekaan bentuk slide yang kreatif, penggunaan warna dan pemilihan kata kunci yang sesuai bagi memastikan pembentangan PowerPoint menjadi lebih kemas dan dapat memberi impak yang tinggi kepada pembacanya. Dalam kesibukan atlet dan pasukan mempersiapkan diri ke Tamasya Sukan C di Kemboja pada Mei nanti, segala perkembangan berkaitan mereka tetap akan diselarutkan menerusi sidang media kontijen Malaysia bermula 6 April. Sidang media rasmi kali ini menampilkan sukan renang, terjun, fin swimming dan pingpong pada hari pertama di mana para atlet, jurulatih serta pengurus pasukan telah memberikan perkembangan terkini persiapan pasukan masing-masing ke arah tamasya yang akan diadakan pada 5 hingga 17 Mei nanti. Seramai 23 orang peserta yang terdiri daripada wakil dari Majlis Paralimpik Malaysia, wakil-wakil Persatuan Sukan Kebangsaan Baki Sukan Boccia, para renang dan para olahraga, jurulatih-jurulatih serta pengurus-pengurus sukan bahagian para telah menghadiri bengkel pemurnian garis panduan pegawai pengiring dan pembantu atlet ke penyertaan luar negara.
Bengkel sehari yang diadakan di Kasar 4 MSN ini turut menyenaraikan kriteria yang perlu dipatuhi oleh pengiring dan pembantu atlet bagi memastikan penyelarasan dan pengurusan atlet para yang lebih teratur apabila menyertai tamasya dan kejohanan antarabangsa kelak. Kita mulakan berita dengan cerita persiapan kontingen negara ke Sukan SEA Kemboja. Skuad hoki remaja lelaki negara sedia sahut cabaran mempertahankan pingat emas yang dimenangi di Kuala Lumpur 2017 di Kemboja nanti. Skuad lelaki negara mempunyai koleksi 16 pingat emas di pentas Sukan SEA sejak 1971. Memang tidak dinafikan sukan hoki adalah antara lubuk emas Malaysia pada setiap tamasya Sukan SEA diadakan. Ketua Jurulatih Muhammad Amin Rahim berkata selain menggalas cabaran untuk meraih pingat emas, tamasya ini juga adalah medan pemanas badan untuk ke Piala Dunia Remaja 2023 yang bakal berlangsung di Bukit Jalil pada Disember nanti. Of course, setiap perlawanan, setiap kejohanan tu ada dia punya cabaran yang tersendiri, dan saya nampak cabaran yang kita ambil untuk kali ini salah satu benda yang untuk mematangkan pasukan lah, sebab saya tengok untuk kali ini kita hantar pasukan remaja dan kita pun dalam rangka persiapan untuk Piala Dunia Remaja hujung tahun ni. So saya rasa this is a good challenge untuk pemain-pemain sahut cabaran ni, dan kita akan cuba buktikan yang kita mampu juga untuk deliver gold medal untuk kontingen Malaysia. Beliau turut berharap 4 pemain senior yang disenaraikan nanti akan dapat membantu pasukan dalam misi mempertahankan pingat emas untuk kontingen negara. Diorang akan join kita selepas cuti raya nanti. So which is kita plan untuk mula pada 26 hari bulan. So daripada sana dia akan bersama kita, sebab saya tak risau sebab mereka pun menjalani latihan yang sama and konsep dan cara permainan pun lebih kurang sama. So saya tak nampak kat mana kesukaran untuk pemain senior datang join pasukan remaja ni, and saya sangat mengharapkan kehadiran diorang dapat membantu pasukan ni untuk menang gold medal. Dalam pada itu, skuad hoki remaja lelaki negara akan mengharungi 6 perlawanan ujian dalam siri jelajah di Perth, Australia. Seramai 21 pemain disenaraikan, di mana pemain yang dipilih ke Perth adalah berdasarkan persembahan mereka ketika saingan Liga Hoki Malaysia yang berakhir 2 minggu lalu. Terry T optimis untuk mencipta sejarah sebagai pemenang emas pertama jet ski buat kontingen Malaysia apabila sukan ekstrim itu dipertandingkan buat kali pertama pada tamasya Dwi tahunan itu. Terry yakin sasaran itu dapat dicapai dengan persiapan mantap pasukan negara bagi tamasya edisi kali ini. Tidak mahu pulang dengan tangan kosong, Terry, juara kategori Pro-Am Roundabout Open Piala Dunia 2015 di Thailand, tetap optimis Malaysia mampu melakar kejutan biarpun bakal berdepan dengan saingan hebat dari Thailand, Indonesia dan tuan rumah Kemboja. Beliau akan beraksi dalam 2 acara iaitu Roundabout Stock dan Roundabout 1100 Stock. Our competitor definitely is Thailand and Cambodia because they came from World Champ also 2018 Jakarta Palembang champion. So we have the very well preparation. We aim for gold. Selain Terry, 3 lagi atlet akan menggalas cabaran di Kemboja iaitu Muhammad Arif Raihan Muhammad Rasis, Nur Firdaus Rafi'i dan Izzah Atirah Ahmad Zuhairi. Sebagai rekod, Sukan SEA Kemboja menjadi tamasya pertama mempertandingkan acara jet ski. Sementara itu, di kamp pencak silat, pemenang pingat emas bagi kelas 50 hingga 55 kg Sukan SEA Vietnam 2021, Muhammad Adib Khairi Azhar berazam mengulangi pencapaian sama di Kemboja nanti. Mengakui bakal berdepan cabaran berbeza, namun beliau yakin dapat merealisasikan sasaran kutipan emas dengan prestasinya ketika ini. Saya dah lagi hard training daripada sebelum ni. Macam apa yang tak cukup, diri saya yang tak cukup, saya just tambah dalam training. Tambah Adib, persiapan yang dilakukan kali ini lebih baik berbanding edisi lalu sekaligus memberi keyakinan untuk berdepan pencabar dari Indonesia, Thailand dan Vietnam. Skuad pencak silat ketika ini sedang menjalani latihan intensif di Bandung, Indonesia sebagai persiapan terakhir menjelang saingan di Kemboja bulan depan.
Laporan tadi mengakhiri Buletin MSN kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga kita bertemu lagi pada edisi yang akan datang.